Baik, kata pengarang, zahid ada beberapa tingkat, beberapa pangkat. Ini hasil daripada kajian dia dan juga pengalaman dia berkenaan dengan zuhud ini. Jadi zuhud ada tingkatan dia. Tingkatan permulaan, tingkatan pertengahan dan tingkatan yang paling tinggi. Baik, kata dia yang pertama, tingkatan yang pertama iaitu zahid pada ketika hati cenderung kepada dunia. Hati masih cenderung kepada dunia, tapi bersungguh-sungguh pada melawan hati ni. Hati kita masih lagi mahukan, sukakan, cenderung seronok dengan dunia. Kemudian kita cuba-cuba melawan untuk tidak seronok pada dunia. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang nafsu kita menang. Dan sentiasalah seseorang itu berusaha, maka itu dipanggil zahid permulaan. Zahid peringkat permulaan baru. Jadi maknanya hati dia kalau benda-benda yang tidak berapa selera sangat, dia tidak selera sangat dengan perkara itu, perkara dunia itu, maka dia tak kisahlah. Tapi kalau hati dia cenderung, jadi kadang-kadang dia akan lebih kepada dunia itu. Kadang-kadang dia menang, maksudnya akal dia menang. Maka itu permulaan bagi zuhud. Ini pun dah dikira sebagai orang yang dah memulakan langkah untuk zuhud kepada dunia. Kemudian pangkat yang kedua, iaitu hatinya liar daripada dunia dan tiada cenderung kepadanya. Ini tingkatan-tingkatan ini perlu diusahakan untuk nak sampai pada tahap yang paling tinggi. Maka kita kena berusaha. Bermula dengan tangga yang pertama, maka tidak akan berlaku, terus akan meningkat pada tangga yang ketiga. Jadi yang pangkat yang kedua ini hatinya liar daripada dunia dan tiada cenderung kepadanya. Dia tak mahulah dunia. Depan mata dia dunia ni tidak ada apa-apa dah. Kerana apa? Kerana mengetahui bahawa tiada harus menghimpunkan dunia dan akhirat. Dia dah tahu. Dia dah tahu maksudnya, dia dah belajar kenaan dengan dunia dan akhirat tidak boleh berhimpun sekali. Mana-mana satu yang diambil, maka dia akan memudaratkan yang satu lagi. Maka dia pun yang peringkat, yang pangkat yang kedua ni, dia telah pun berusaha bersungguh-sungguh pada tingkatan yang pertama dahulu. Maka akhirnya hati dia dah tawar dengan dunia. Maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Jadi dah tak selera lah kata orang dengan perkara dunia. Maka hati dia tidak ada masalah untuk nak tinggalkan dunia, kerana mengetahui bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan zahid ini adalah zahid pangkat yang kedua. Jadi hati dia dah tidak liar dah kepada dunia. Hati dia tidak mahu dah kepada harta benda dunia ni. Sama ada dia telah pun selesai kehidupan dia, ataupun dia masih lagi belum selesai. Maksud selesai ni, kita ada kata orang faham perintah, kita ada masa-masa dia. Kita ada masa-masa yang Allah tetapkan bagi manusia ini yang sesuai dengan kehendak agama. Di waktu remaja, waktu cari ilmu. Masa pertengahan masih lagi mencari dan juga beramal. Dan peringkat ujung jika dah tinggalkan dah apa-apa yang peringkat yang kedua dahulu. Jadi maksudnya masa dia masih lagi mencari, kekuatan tu ada, kemahuan tu ada, kata kedegat tu ada lagi. Jadi bila sampai satu tahap, orang tu dah tak ada kedegat, dah tak ada dah kemahuan, maka itu lebih mudah untuk nak meninggalkan dunia. Jadi sama ada waktu tu dia dah duduk waktu yang ketiga, maksudnya waktu dia dah dewasa, ataupun waktu dia meninggalkan dunia ni, dia tak selera dengan dunia ni, waktu dia pertengahan, ini lagi hebat, lagi
lagi berat, lagi berat nak buat. Dia tengah dalam keadaan nafsu. Contohlah, kita buat contoh nak bagi hampa. Dalam keadaan nafsu makan dia itu masih lagi selera, penyakit tak ada, kebetulan makanan yang ada tu pun makanan yang dia seronok, semua cukup lengkap. Kalau dia nak makan 2 pinggan 3 pinggan pun tidak ada masalah, boleh lagi waktu tu, dia sihat lagi, muda lagi. Tapi dia meninggalkan, bukannya sebab lauk tak sedap. Lauk sedap kena dengan selera dia, bukannya sebab dia tak lalu, dia tak sihat lagi tu. Tidak, dia sihat, dia boleh makan banyak hari tu, tapi dia meninggalkan, tak mahu makan banyak. Sebab apa? Sebab dia memikirkan akhirat. Jadi peringkat yang begini agak susah, sebab dah ada peluang, ada kudurat dan sebagainya, tapi dia meninggalkan perkara itu kerana semata-mata mungkin bimbang akan menyebabkan malam mengantuk, nak belajar susah, nak berjaga payah. Jadi ditinggalkan untuk makan ketika itu. Sepatutnya dengan selera yang dia ada, dengan makanan yang ada tu, dia boleh habiskan 3 pinggan. Tapi dia memikirkan, kalau dia makan habis, nanti malam nanti ngantuk nak belajar. Jadi biarlah hari ni, biar dulu. Jadi yang dia tinggalkan hari itu, waktu dia makan itu, ialah sesuatu yang payah, susah bagi dia. Jadi kesusahan itu Allah tahu, Allah nilai. Dia berbanding dengan satu orang yang dah tak ada selera makan. Mungkin sampai satu tahap dia tak ada selera makan, sama ada dia dah dewasa sangat, ataupun kebetulan makanan yang ada di depan dia tu benda yang dia tak selera. Jadi dia meninggalkan benda yang dia tak selera tu. Sama juga. Jadi orang kedua ni tadi, dia tinggalkan makanan, dia tidak makan sampai 3 pinggan. Sebab apa? Sebab dia tak selera. Boleh nampak tak? Orang yang pertama tadi tinggalkan bukan sebab tak selera, selera ada. Bukannya sebab tak ada kederat nak makan, tidak. Cukup lengkap pada dia, tapi dia tinggalkan itu sebab dia memikirkan ada satu perkara yang lain. Jadi sudah pastilah yang kedua-dua keadaan ini berbeza. Ya, orang yang meninggalkan sesuatu kerana nak mengamalkan agama, sesuatu yang harus, yang wajib itu lebih lagi. Yang haram lebih lagi lah. Jadi perkara yang harus, dia nak makan banyak pun tak apa, nak makan sikit pun tak apa, tapi dia tinggalkan itu kerana masalah akhirat dia. Jadi kita buat contoh, kalau makan 3 pinggan malam ni, jadi malam ni lepas isyak ke ataupun pukul 10 nanti nak belajar jadi mengantuk. Jadi tak dapat nak hadam ilmu itu. Jadi dia meninggalkan, tidak makan banyak pada petang itu. Maka orang ni lagi susah berbanding dengan satu orang lagi memang dia demam, dah tak selera dah. Jadi dia tak makan, nak hari apa pun dia tak selera. Jadi dia meninggalkan juga makanan, tapi bukan kerana agama, tapi kerana kebetulan dia tak selera. Jadi sudah pastilah kedua-dua keadaan orang ini dia berbeza. Tapi apa pun semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita buat kerana agama dia. Kalau kita buat kerana kita berbimbang-bimbang dengan perkara akhirat. Kalau macam ni malam mungkin tak boleh nak bangun. Kalau macam ni mungkin nanti belajar jadi mengatur. Jadi kita berbimbang dengan perkara akhirat. Tak kira dalam masalah ilmu ke, dalam masalah beramal ke. Jadi kedua-dua keadaan orang ini sudah pastilah Allah bagi pahala yang berbeza, kerana orang yang lebih susah untuk tinggalkan satu-satu perkara itu kerana dia ada kemahuan, dia ada kederat dan sebagainya, tapi dia tetap juga meninggalkan kerana Allah, maka itu lebih tinggi nilainya. Jadi bagi yang kedua, zahid pangkat yang kedua ni, hati dia tu dah tak apa nak dengan dunia. Sama ada dia tak nak dah dengan dunia sebab dia dah selesai dah kehidupan dia, ataupun dia masih lagi tidak selesai. Jadi yang kita cerita yang tidak selesai lagi, dia masih lagi muda, dia masih lagi ada kederat, masih lagi banyak projek-projek yang belum selesai dan sebagainya. Yang akan datang ni nampak lagi banyak lagi projek nak masuk. Tetapi dia berpada-pada. Jadi hati dia dah tak boleh. Jadi orang ni dia lebih pangkat dia lebih tinggi berbanding yang seorang lagi tadi. Tapi apa pun dia masih lagi duduk di dalam pangkat yang kedua ni. Jadi hati dia tu dah tak seronok dengan dunia, dah tidak cenderung kepada dunia. Maka ini dipanggil zahid pangkat yang kedua. Kemudian kalau dia berusaha terus, berterusan dia berusaha, dipanggil istiqamah, dipanggil mujahadah. Ya, bermujahadah. Mujahadah ni maksud bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk nak laksanakan apa tuntutan agama itu.
Baik, yang ketiganya, hatinya tiada cenderung kepada dunia dan tiada liar daripadanya, bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya di sisinya. Nah, jadi yang ketiga ni dah sampai tahap ada ke tak ada ke tak ada dah. Tak ada dah dia cenderung. Sebab apa yang dinilai pada pandangan dia. Jadi kita ni pada pandangan kita. Kalau kita memandang sesuatu itu dengan pengalaman kita, dengan ilmu kita dan sebagainya, jadi tanggapan kita pada sesuatu itulah yang akan menyebabkan kita usaha macam mana, tindakan kita yang seterusnya itu jadi macam mana. Jadi pada tanggapan ni, dunia ni dah tak ada apa-apa dah. Ada ke tak ada, sama je. Dan dia lebih nampak kepada akhirat, lebih nampak apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar, lebih banyak, lebih kekal. Maka hatinya tiada berpaling kepadanya kerana gemar atau kerana liar, dan zahid ini lebih sempurna dan lebih tinggi daripada yang kedua. Zahid pangkat ini ialah yang paling tinggi lah. Kerana yang benci pada sesuatu itu, ia berbimbang dengannya, semacam dengan yang mengasihi. Jadi masalah benci ataupun kasih, dia tidak ada dah benda tu. Yang sampai tahap yang ketiga ni bukan sebab dia benci, bukannya sebab dia kasih. Tidak dah, dia dah hilang, tak ada apa dah. Tengok dunia itu ada tak ada, tidak ada masalah langsung pada dia. Baik, dibawakan kepada Siti Aisyah. Ini dia buat satu contoh. Dia buat satu contoh supaya mudah kita faham macam mana keadaan orang yang dunia di depannya itu ada ke tak ada, sama saja. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhuma 100,000 dirham. 100,000 dirham. Dirham ni kalau tak salah saya lah, sebab kita dah lama tak guna. Duit perak. 100,000 duit perak ni lebih daripada 100,000 ringgit kita lah. Yang lebih lagi lah daripada 100,000 ringgit kita. Banyaklah dia dapat duit, orang bagi. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhuma 100,000 dirham. Maka ia tiada liar, yang ni gelojoh daripadanya, pada duit yang diberi kepada dia tu. Orang dah bagi duit kepada dia, jadi bagi pada dia. Jadi duit tu duit dia lah. Duit dia lah. Dia nak simpan ke, dia nak bagi orang, itu terpulang pada dia sebab orang dah bagi pada dia. Tetapi ia membahagi-bahagikan semua itu, tiada sesuatu yang tinggal di sisinya. Habis dia bagi ke orang belaka. Tengok 100,000 dirham dia dapat, dia bagi habis, tak ada langsung tangan dia, habis bagi pada orang. Maka khadamnya berkata kepadanya, jika engkau belikan dengan 1 dirham daging yang engkau berbuka puasa dengannya. Maka ia menjawab, engkau peringat kepadaku tadi, niscaya aku memperbuatkannya. Sampai habislah duit kat tangan dia. Kemudian khadam dia, pembantu dia nak bagi tahu, kita nak buka puasa ni tak ada benda nak makan. Kalau awak simpan 1 dirham tadi, bolehlah kita beli daging. Kata Aisyah pula, kenapa engkau tak bagi tahu? Kenapa engkau tak peringatkan aku waktu aku bagi duit ni? Kita ni nak dah buka puasa, tak ada benda apa di rumah. Duit ni pula kita bagi habis langsung. Kalau lah kau kata tadi, seolah-olah kalau engkau peringatkan aku waktu aku tengah bagi duit ni tadi, mungkin aku boleh simpan 100 dirham. Tapi oleh kerana engkau tak ingatkan aku bagi, aku ingatkan. Tak ada apa lah. Mengingatkan kat rumah ada benda nak makan. Nampak tak tu? Contoh yang dibawa tu. Wallahualam, ini tidak disebutkan riwayat dia. Bolehlah kita ambil mungkin daripada dia tidak disebutkan riwayatnya. Kalau lah dhaif sekali pun kita ambil pengajaran dia lah. Ambil pengajaran dia. Saya tak pasti, saya tak ada nak tengok ni tadi berkenaan dengan cerita ni. Jadi seolah-olah 100,000 orang bagi pada dia, sedangkan dia memerlukan. Perlu macam mana? Perlu untuk nak buka puasa je. Bukan kata perlu nak beli barang tu barang ni, tidak. Tapi nak buka puasa tak ada benda ada. Barang-barang hak lain ada, tak ada juga di rumah. Almari ke apa, ada sekadarnya. Kalau ikut dengan dah bagi duit pada dia tu, cukup lah kalau dia nak sempurnakan hidup dia. Beli barang-barang. Tapi tak, dia bagi pada orang. Dan dia bagi pada orang sehingga dia terlupa yang dia tu sendiri memerlukan untuk nak buka puasa pun tak ada benda nak makan. Sehingga khadam dia kata, kenapa tak tinggal 1 dirham? Dia pula marah ke khadam dia, kenapa tak bagi tahu pada aku? Bukannya sebab dia
Bukannya sebab kata kat rumah tu memang ada makanan, tapi waktu dia bagi tu dia tidak ingat untuk diri dia sendiri, untuk kehidupan dunia dia sendiri. Sebab apa dia bagi sampai dia tak ingat untuk kehidupan dunia dia? Sebab dia nampak kehidupan akhirat. Sebab dia nampak kehidupan akhirat. Dia bagi satu dirham ataupun dibalas dengan disebut dalam masalah sedekah ni, Allah bagi cukup banyak balasan dia sehingga 700. Allah buat perbandingan berkenaan dengan orang yang bersedekah. Matalul ladina yunfiquna fi sabilillah. Ayat itu perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Kama sali habbatin, seumpama sebiji apa kita kata gandum lah, sebiji gandum. Ambatat, dia akan menumbuhkan sab'a sumbulah, dia akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap 7 tangkai itu dia ada 100. 7 tangkai ada 100. Jadi 700. Satu yang diberikan, satu benda, maka digandakan sehingga 700. Bahkan ayat itu menyebut juga yudha'afu liman yasha, Allah akan menggandakan lebih lagi daripada itu. Yang tu yang dia nampak. Jadi oleh kerana itu, dia tidak berbimbang untuk perkara dunia dia. Apa yang dia nampak itu peluang untuk dia mendapatkan habuan di akhirat. Itu peluang untuk dia nak dapatkan sebanyak-banyaknya gandaan di akhirat nanti. Maka dia bagi-bagi sehingga kan tak teringat yang untuk dunia dia waktu itu, yang memang sangat dia perlu untuk nak berbuka puasa. Inilah gambaran zuhud pangkat yang tertinggi. Kita zuhud, ni contohlah pada diri kita. Kalau kita lah zuhud kita berusaha, tapi bila kita akan fikirkan juga, untuk dunia kita. Paling-paling tidak untuk apa, untuk nak makan hari tu. Untuk nak makan hari tu mesti kita fikir. Kalau dah tak ada langsung, mesti kita akan fikir jugalah dengan duit orang dah bagi, itu duit kita. Jadi kalau kita nak sedekah pun tak apa, kalau kita nak berniaga pun tak apa. Nah, kita akan mikir, ini kalau dah dapat je ni, kalau aku berniaga lagi besar, lagi untung. Nanti dah untung, barulah aku bersedekah. Dah untung nanti, barulah aku. Jadi dihiasi oleh syaitan. Syaitan pun kata, kalau kamu bersedekah, duit yang kamu dapat ni kata 10,000, kamu dapat 10,000 ataupun kamu dapat 100,000, kamu bersedekah habis gitu je. Tapi kalau dengan 100,000 ni orang bagi pada kamu, ini duit kamu. Apa kata kalau kamu berniaga, cari peluang-peluang untuk berniaga, dan kebetulan ada pula peluang dengan 100,000 ni sebagai modal, nanti dalam masa 3 bulan ataupun dalam masa setahun, modal itu akan berkembang menjadi 300,000. Bila kamu berniaga dalam 3 bulan, dia akan dapat 300,000. Kalau setahun dapat 100 lah. Kalau setahun dapat 1 juta daripada duit 100,000 ni tadi. Syaitan pun ajar kita. Waktu dah dapat 1 juta tu esok, kalau kamu nak sedekah, kamu sedekahlah. Lagi banyak daripada 100,000 yang awak sedekah ni. Nampak? Syaitan dia ajar kita. Dia ajar suruh buat apa? Dia suruh buat baik ke suruh buat tak baik tu? Faham tak cerita saya tadi? Tak faham? Syaitan ni dia ajar kepada kita. Bila ni contoh dalam cerita ni, contoh Aisyah, dia dapat 100,000 dirham, dia bagi habis. Kalau 100,000 juga dapat pada kita, maka syaitan akan ajar kita buat benda baik. Tengok perangkap syaitan. Syaitan akan kata, kalau kamu bagi 100,000 je lah yang dapatnya. Tapi kalaulah kamu ambil duit ni, buat berniaga, nanti dapat untung berjuta-juta, waktu tu kamu boleh sedekah lagi banyak. Maka kita pun kebetulanlah dengan kemahuan kita. Ya juga. Kalau sedekah sekarang 100,000 je. Kalau sedekah akan datang boleh dapat 1 juta. Mungkin lebih lagi. Lagi untung, lagi boleh banyak bersedekah. Maka nampak syaitan ajar kita buat baik, tapi bukan yang itu yang dia nak. Bukan yang tu dia mahu. Tetapi dia mahukan benda hak lain. Dia umpan kita belah kanan, dia nak hak belah kiri. Tapi kita tak nampak hak belah kiri. Ini syaitan. Maka waktu itu orang tu pun berniaga lah. Berniaga. Dua kemungkinan. Mungkin dia rugi. 100,000 habis. Jadi dia kata, dah habis nak buat macam mana? Aku nak bagi apa lagi dah? Aku nak sedekah apa dah habis. Kebetulan.
Kebetulan meniaga-meniaga rugi. Jadi tak adalah nak sedekah, hanya niat aku tadi baik. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia akan dapat sungguh apa yang dia dihajatkan, yang diajar oleh syaitan tadi. Akhirnya Allah makbulkan perniagaan dia jadi bertambah untung, dan memang dia dapat berjuta-juta duit. Waktu itu syaitan bagi lagi, ini dapat 3 juta ni, kalau kamu meniaga lagi kan, dapat lagi berpuluh-puluh juta. Waktu itu kamu boleh bina masjid, boleh buat itu, boleh buat ni. Jadi kawan ni tadi dialah dulu. Nah, asal yang 100,000 nak bagi pada orang, maka akhirnya dia pun kembangkan. Akhirnya tak sempat pun nak bersedekah. Dia faham? Itu sebab sedekah, waktu sedekah, kalau kita tak berhajat sangat kita bersedekah, okey, Allah bagi pahala. Tapi kalau kita terlalu berhajat dengan perkara itu, kita bersedekah. Sedekah juga waktu kita berhajat, itu lagi besar pahala dia. Waktu kita dah tentu kita ada hajat kepada harta itu, tapi waktu itu kita sedekah, waktu itu susahlah nak sedekah. Nah, sebab kita berhajat, kita perlu. Berbanding dengan satu lagi, orang tu memang dah kaya. Itu sebab ada yang menyebut orang yang bersedekah banyak duit dia. Contohnya dia bersedekah 3 juta. Dia bersedekah 3 juta. Yang seorang lagi sedekah 5%. 5%. Pahala dia kemungkinan yang besar pahalanya ialah yang 5% tu. Macam mana keadaan ni? Iaitu yang 3 juta ni dia ada lagi 30 juta dalam bank dia. Faham? Yang bagi 5% ni, itulah yang dia ada, 7% dia ada. Dia ada 7% je. Jadi dia sedekah 5%, tinggal lagi 2%. Bukan kata sebahagian, hampir 70% daripada harta dia sedekahkan. Walaupun dalam nilaian 5%. Tapi yang orang yang sedekah 3 juta, dia ada lagi 30 juta. Jadi orang yang bagi sikit ni tadi, walaupun nampak nilaiannya sikit, tapi di sisi Allah tengok, Allah nilai hati. Allah nilai hati seseorang itu, dan Allah nilai keperluan yang ada waktu itu, dan Allah nilai juga saat susah ataupun tidak waktu dia mengeluarkan duit itu, waktu dia bersedekah itu. Mungkin orang yang sedekah 3 juta tu tidak ada kesan mana pun dalam hati dia, sebab sikit sangat jumlah itu bagi diri dia. Tetapi orang yang sedekah 5% ni tadi, besar nilaian dia. Sebab apa? Dia ada 7% je. Bahkan waktu itu dia memang memerlukan sangat nak beli nasi lemak. Tak ada dah nasi lemak 7%. Nasi lemak RM1.5 belaka dah. Jadi waktu itu dia memang memerlukan sangat duit tu. Walaupun 5%, tapi besar Allah nilai di situ. Jadi dalam keadaan kisah Siti Aisyah ini radhiyallahu anhuma, maaf, ini perkataan salah, radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin anhuma ni cerita dia dengan khadam dia. Kalau radhiyallahu anhuma, cerita dia dengan khadam dia. Ni mungkinlah. Jadi kata Aisyah, engkau peringat kepadaku tadi, maksudnya engkau tidak peringatkan kepada aku tadi. Kalau engkau peringatkan kepada aku, niscaya aku memperbuatkannya. Maka inilah pangkat terkaya yang lebih sempurna antara pangkat zahid. Pangkat zuhud yang paling sempurna ialah inilah dia. Maknanya ada pada dia keluar banyak mana pun, dia tidak memberi kesan kepada dia. Kita di antara kita, kalau kita bagi sedekah mungkin RM5, RM10, mungkin kita tidaklah kesan sangat. Tapi kalau dalam keadaan kita sangat ada tak ada begitu, kita sedekah dalam jumlah 50 ataupun 100, mungkin 2 hari juga kita teringat. Mungkin 2 hari juga teringat. Pernah ketika adalah sahabat saya cerita, dia dengar ceramah dalam gelap. Zaman-zaman kuat ceramah dulu kan. Lalu tabung. Jadi duit dalam poket ada duit RM1 dengan duit RM50. Ada duit RM1 dengan ada duit RM50. Jadi dia ingatkan duit RM1 yang dia masukkan dalam tabung. Memang niat dalam hati dia RM1 tu lah yang dia nak masuk dalam tabung. Tapi oleh kerana duduk dalam gelap, orang mari tabung, dia ambil yang RM50 masuk. Masuk RM50. Balik-balik tengok,
Yang RM1 tinggal hak RM1. Bermakna yang masuk 50. Ya. Baik. Kalau kena ke kita lah. Dia cerita ke saya gelak je lah. Jadi dia tu boleh cerita berminggu-minggu lepas pada tu dia boleh ingat lagi. Ingat lagi. Mana nak masuk RM1 termasuk 50. Sebab tak sedar. Kalau sedar masuk 50 pergi minta lah. Dikejar lagi orang mengok derma. Weh, silap masuk tadi. Tapi tak sedar. Lepas pada ceramah baru dia sedar. Tengok, weh, duit 50 masuk rupanya. Jadi waktu itu nak tanya, agak-agak nilaian hak dia masuk 50 tu, dapat nilaian 50 ke dapat RM1? Dapat RM1 lah. Sebab apa? Dia niat nak bagi RM1 tapi salah. Kemudian kalau dah salah, dia kata Alhamdulillah, Allah nak bagi aku banyak pahala. Sepatutnya aku bagi RM1 tapi tak salah bagi 50. Alhamdulillah, Allah nak bagi aku banyak pahala. Dia kata Alhamdulillah dan dia kata aku reda. Tapi dia tak reda. Nak masuk RM1 termasuk 50. Sampai berminggu-minggu je kita. Apa pahala yang dia dapat? Dah 50 hilang. RM49 lagi tu tak dapat pahala. Jadi dapat pahala RM1 je. Ini kalau lah dalam keadaan orang yang tidak mengetahui. Kalau orang tahu, kadang-kadang tak ada duit keluar pun dia dapat pahala sedekah. Tak ada duit keluar tapi dapat pahala sedekah. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui, kadang-kadang sedekah banyak pun hilang. Sedekah banyak pun tidak dapat pahala. Inilah untungnya orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Sehingga disebut dalam hadis berkenaan dengan orang yang sama pahala di antara orang yang ada ilmu dan juga orang yang ada harta. Jadi yang ada harta ni kata, kalaulah aku ada ilmu, aku akan mengajarkan ilmu aku. Macam mana orang yang ada ilmu tapi tak ada harta? Dia bercita-cita dalam hati dia. Dia banyak duit tapi ilmu tak ada. Nak mengajar tak boleh. Tapi dia seronok dengan nak mengajar lah, nak menyebarkan ilmu. Dia seronok nak menyebarkan ilmu. Tapi Allah tak bagi kepada dia. Allah bagi dia harta. Tapi dia bercita-cita lah untuk kalau dia ada ilmu, dia akan mengajar. Macam mana orang lain mengajar, dia seronok. Dan satu lagi, dia ni ada ilmu tapi tak ada duit, tak ada harta. Dia mengajar, tetapi dalam hati dia, kalaulah aku ada harta macam mana orang yang ada harta, aku akan bersedekah. Orang cerita kepada Nabi, Nabi kata pahala kedua-duanya sama. Pahalanya sama. Maksudnya orang yang ada ilmu, yang tidak dapat nak bersedekah, tapi dalam hati dia, kalau aku ada duit, memang aku sedekah. Jadi Allah bagi kepada dia macam mana orang yang ada harta bersedekah. Begitu juga orang yang ada harta tapi tak ada ilmu, tapi dia berniat kalaulah dia memang dia sungguh bercita-cita kalaulah dia ada ilmu, maka dia akan ajarkan kepada orang lain. Tapi nampak macam mana tak ada ilmu ataupun tak boleh nak menyampaikan. Oleh kerana niat dia tu cantik, niat dia tu ikhlas, Allah bagi pahala macam mana orang yang ada ilmu mengajarkan ilmu. Pahala sama. Nampak? Yang penting ni masing-masing ada ilmu. Ada ilmu tentang bagaimana nak menjadikan cita-cita yang tak dapat dilaksanakan itu sebagai peluang untuk nak dapatkan pahala juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai. Sebab bersikap zahid 3 perkara. Sebab seseorang itu boleh untuk mencapai tingkatan zuhud ini 3 perkara. Ini kalau orang yang ada cita-cita untuk nak meningkatkan penghasilan ketika mana dia hidup. Orang yang nak meningkatkan penghasilan pahala waktu dia hidup, maka dia dengar dulu, dia tak tahu mungkin bab zuhud, dia tak tahu. Maka bila dia dah tahu, maka dia cuba nak berusaha. Maka ada dia letakkan cara-cara oleh ulama-ulama. Jadi mungkin kalau seseorang yang tahu tapi dia tidak sempat nak buat, ataupun dia memang tak nak buat, dia kata bab ni aku payahlah sikit, jadi dia tidak pun bercita-cita untuk nak buat, maka dia tidak akan melalui dah jalan ini. Maka dia tidak dapat pahala daripada sudut zuhud, yang waktu di dunia ini pada banyak-banyak perkara yang Allah sediakan pahala bagi orang yang ada sifat zuhud. Tetapi ada satu orang lagi, dia nak berusaha, maka dia pun cuba usaha dan dia dapat, ataupun dia tak dapat, itu terpulang. Tapi Allah bagi dia pahala daripada sudut zuhud ini. Jadi maksudnya pahala disediakan berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai cara. Tinggal lagi kita lah
kita nak usaha cara mana. Kalau kita tak boleh, contoh, kita tak mampu untuk nak qiyamul lail, kita pilih untuk puasa. Tak boleh nak puasa, kita pilih untuk qiyamul lail. Dua-dua tak boleh, kita pilih untuk majlis ilmu. Majlis ilmu tak dapat, kita pilih untuk sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Jadi banyak peluang untuk kita dapatkan, untuk kita gandakan, tingkatkan martabat kita di akhirat nanti. Tinggal lagi atas diri masing-masing. Atas diri masing-masing, nampak yang mana. Jadi antara banyak-banyak yang Allah sediakan tu, dia ada yang afdal dan dia ada yang kurang afdal. Yang afdal maksudnya yang lebih banyak pahala, dan ada yang pahalanya banyak juga tapi tidaklah macam yang satu lagi. Umpamanya sembahyang, kita sembahyang sah pertama lebih banyak fadilatnya daripada sah yang kedua. Orang yang azan lebih besar fadilat dia daripada orang yang menyeru azan. Nampak? Jadi atas kita lah nak pilih yang mana satu. Mampu tak mampu tu lain cerita. Tapi kalau kita, yang ni aku tak boleh nak buat, besar fadilat dia, aku nak ambil yang ni. Yang ni lagi besar fadilat daripada yang tadi. Itu cantik lah. Contoh dia, aku nak sembahyang sunat. Ni buat contoh. Nak sembahyang sunat, nak dapatkan pahala daripada sembahyang sunat. Tapi dalam masa yang sama ada orang yang mengajar ilmu. Ada majlis ilmu. Kalau aku sembahyang sunat, balik rumah sembahyang sunat kat rumah, ambil afdal sembahyang sunat di rumah. Kalau aku sembahyang sunat kat rumah, maka hilanglah. Tak ada lah majlis ilmu. Kalau aku duduk dalam majlis ilmu, tak dapat dah sembahyang sunat di rumah. Nabi kata afdal sembahyang lelaki afdal sembahyang di rumah, kecuali sembahyang fardu. Maksudnya sembahyang sunat itu afdalnya di rumah. Jadi dia pilih untuk nak dapatkan fadilat sembahyang sunat di rumah. Contoh lepas maghrib, kalau dia balik di rumah memang tak dapatlah nak mari pula nak majlis ilmu. Tapi kalau duduk majlis ilmu, tak dapatlah untuk nak sembahyang sunat di rumah. Jadi dia terpaksa buat pilihan. Jadi waktu ini ilmu lah yang akan membimbing kita. Yang mana satu? Yang mana satu yang besar fadilat di antara sembahyang sunat di rumah dengan duduk dalam majlis ilmu? Kita dapat jawapan. Sembahyang sunat di rumah afdal, kata Nabi. Dan kalaulah kita terpaksalah memilih salah satu, maka waktu itu kalau kita tengok di antara majlis ilmu dengan sembahyang sunat, maka besar majlis ilmu. Besar lagi majlis ilmu. Nampak? Jadi ilmu kita lah yang akan memilih yang mana kita mahu. Baik, sebab bersikap zahid 3 perkara. Yang pertama, kerana takut pada api neraka, iaitu zahid bagi sekalian orang yang takut. Sebab takut api neraka. Ini tingkatan yang pertama lah, iaitu sebab takut neraka. Sebab apa yang kita, contohlah kita lah orang awam ni, bila dia tanya sebab apa yang buat juga sembahyang, letih-letih pun balik, datang mana jauh-jauh pun, kalau tak dan lagi sembahyang isyak, tidur dulu, bangun juga sembahyang juga isyak. Sebab apa? Jawab dia, sebab takut neraka. Jadi ini tingkatan yang pertama, sebab takut neraka. Sebab apa? Zuhud sangat ni. Yang tu tak mau, ini tak mau, aku bimbang neraka. Aku bimbang ambil benda yang tak sepatutnya, walaupun benda tu halal, tapi ambil itu menyebabkan akhirat aku akan terkurang dan sebagainya. Jadi aku bimbang, disebabkan itu dicampak dalam neraka. Maka yang pertama, sebab takutkan api neraka. Kemudian yang kedua, kerana gemar pada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dia yang kedua ni kerana nak syurga, nakkan syurga, nakkan redha Allah dan sebagainya, berkenaan dengan nikmat. Jadi contohnya bila kita tanya pada seseorang, kamu datang sembahyang sunat, kamu datang duduk majlis ilmu, banyak perkara-perkara sunat yang kamu buat ni, sebab apa? Sebab aku nakkan apa yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ini di akhirat nanti. Jadi yang kedua ni, orang yang kedua ni jawapan dia berbeza dengan orang yang pertama. Orang kedua ni kata sebab apa? Sebab aku nak benda yang dijanjikan di akhirat nanti, iaitu aku selamat lalu di atas sirat, aku senang dihisap ataupun tidak dihisap langsung, aku akan masuk dalam syurga tanpa hisap, tanpa azab. Ini tu yang aku mahu. Neraka tu aku tak kisah dah. Jadi dia beramal kerana apa? Dia beramal kerana nakkan nikmat akhirat. Dia mahukan dalam hati dia tu, dia lebih seronok. Allah cerita tentang nikmat akhirat, maka dia seronok dia dengar. Dan dia beramal itu pun untuk nak mencapai nikmat akhirat. Berbanding yang seorang lagi, dia beramal kerana takutkan neraka. Maka itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, kerana gemarkan nikmat. Dan zahid yang terjadi daripadanya adalah zahid, muka surat 94,
Dan zahid yang terjadi daripadanya adalah zahid bagi sekalian orang yang berharap. Dan amal ibadah yang disertai dengan harap itu lebih baik daripada amal ibadah yang disertai dengan rasa takut. Kerana harap itu memestikan timbul rasa kasih. Ini kata ulama. Sebab apa yang ulama kata? Di antara orang yang beramal kerana takutkan neraka dengan orang yang beramal kerana nak dapatkan nikmat syurga, yang beramal kerana nak dapatkan nikmat syurga ini lebih tinggi. Sebab dia kata orang yang beramal kerana nak dapatkan nikmat syurga, dia disertai dengan harapan. Orang yang takut, orang yang beramal kerana takut neraka, amalan itu disertai dengan takut. Jadi di antara takut dengan harap ni rupanya lebih tinggi harap. Sebab apa? Harapan dia akan mendatangkan kasih sayang. Dia akan jadi sayang kepada ibadah itu. Dia akan sayang kepada ibadah itu. Tapi kalaulah takut ini seolah-olah terpaksa. Faham tu? Kalau buat ibadah, satu ibadah kita buat tu sebab kita takut. Maka orang yang takut pada neraka ni, dia bukan heran sangat pada nikmat syurga. Baik kita buat contohlah nak bagi faham. Dia tak heran sangat nikmat syurga. Cerita-ceritalah dapat-dapat lah, tak kisahlah. Janji dapat masuk sudahlah. Kat pintu pun tak apa, kat tangga pun tak apa, janji tak masuk neraka sudah. Jadi di amalan yang dia buat itu hanya melepaskan dia daripada neraka jelah. Contohnya, dia tidak beria untuk nak buat perkara yang sunat. Sebab dia tahu hadis ada menyebut berkenaan dengan orang yang bertanya kepada Nabi, macam mana bagi aku amalan berkenaan dengan tunjukkan amalan yang membolehkan aku masuk syurga. Nabi pun sebut amalan-amalan yang boleh menyebabkan seorang itu masuk syurga. Nabi pun sebut sembahyang 5 waktu, berzakat, apa semua. Nabi sebut yang wajib saja. Kemudian Badui ni tadi, ni Arabi ni kata, aku tidak akan tambah dan aku tidak akan kurangkan benda tu. Jadi Nabi kata dia akan berjaya kalau dia janjinya itu betul. Maksudnya dia tidak tambah lebih daripada itu dan dia tidak mengurangkan benda yang fardu itu. Dia buat perkara fardu saja, lepas yang fardu je. Sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat dak dah. Masuk syurga. Jadi untuk orang yang takutkan neraka, maka dia beramal hanya untuk nak melepaskan diri daripada neraka. Dan masuk syurga tu dia tak kisah setara mana. Maka kita kata amalan dia setakat itu je lah. Setakat yang fardu saja. Dia lepaskan yang fardu sudah. Tetapi orang yang mengharapkan nikmat syurga, maka dia rasa tak puas hati lagi kalau dengan fardu saja. Maka dia nak, semakin dia tahu kalau dia beramal lebih lagi, dia tambahkan dengan perkara sunat, dia tambahkan lagi dengan sedekah sunat, dia tambahkan lagi dengan bacaan Quran yang sunat dan sebagainya. Perkara-perkara sunat ini